uploadkan bahan yang saya dah upload pada 2 minggu lepas. Kita habiskan topik ni dan kita akan jawab soalan. Okey. Okey, saya harap pelajar-pelajar dapat melihat. Okey. Okey, dapat tengok, dapat skrin dapat lihat skrin sekarang. Boleh bagi feedback, bagi maklum balas anda dapat melihat skrin atau tidak. Boleh type ataupun boleh guna mic. Nampak skrin tak? Hello. Assalamualaikum. Okay, saya tak silap ada lebih kurang 4 orang pelajar. Okay. Okay, dapat jelas skrin? Okay, boleh type kalau nampak. Assalamualaikum. Semua nampak skrin Okey, saya teruskan. Semua senyap je, saya tak tahu kenapa. Kalau tak nampak, ya okey, terima kasih Mira. Okey, Mira nampak ya. Okey, kita pergi pada sambungan pada minggu lepas ya. Kalau saya tak silap, sebab 2 minggu lepas Okey, kalau saya tak silap di sini adalah tajuknya ialah mengukur dan merekodkan tekanan darah. Okey, dia ada 2 kan? Sistolik dan diastolik. Okey, so awak tengok sini, saya bacakan yang ini mengukur dan merekodkan tekanan darah. Kadar degupan jantung dapat mewakili kadar denyutan nadi. Okey, namun begitu jika tekanan sistolik adalah rendah, pengecutan dan pengenduran dinding arteri tidak berlaku. Oleh itu, kadar degupan jantung menjadi lebih tinggi daripada kadar denyutan nadi. Okey. Jadi ada perbezaan di situ namun begitu. Okey, kadar degupan jantung sama dengan kadar denyutan nadi. Tapi ada keadaan tidak berlaku seperti itu. Cuma di sini kita boleh lihat sewaktu jantung berdegup, bunyi lep-dep, lep-dep, kita kata dup-dup kan, dihasilkan oleh penutupan injap dalam jantung. Okey, awak boleh lihat dekat sini kita ada injap, injap bicuspid dan tricuspid. Okey, injap bicuspid. Okey, darah masuk ke sini. Okey. Okey, awak boleh lihat di sini darah di pam keluar. Okey, sistolik sistolik. Okey, sama ada tertutup ataupun terbuka injap tu kan. Okey, awak boleh lihat di sini sewaktu jantung berdegup, bunyi lup-dup dihasilkan oleh penutupan injap di dalam jantung. Bunyi loop adalah lebih kuat daripada bunyi dup. Bunyi loop-dup dapat didengar dengan menggunakan stetoskop seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.10. Kita tengok doktor menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi dengan lebih jelas lagi lah. Okey, tekanan sistolik dan diastolik berubah-ubah mengikut waktu sepanjang hari. Contohnya, bacaan tekanan darah pada waktu pagi kebiasaannya lebih tinggi berbanding dengan bacaan pada waktu malam. Malam dia dah slow down. Pagi tu mungkin dia keadaan tubuh kita tu segar kan, baru bangun tidur macam tu lah.
lebih kurang. Okay, waktu pagi badan kita lebih segar, tetapi bila ke malam mungkin badan kita sudah penat dan sebagainya. So denyutan ataupun tekanan darah lebih rendah pada waktu malam. Okey, kategori tekanan darah bagi orang dewasa adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3.4. Ini jadual 3.4 ya. Okey, cuba kita tengok di sini ya. Rajah 3.11 penutupan injap jantung yang menghasilkan bunyi loop-duk. Okey, kita tengok sistolik apa yang berlaku. Suatu sistolik ya. Pengecutan ventricle berlaku. Okey, pengecutan ventricle berlaku, penutupan injap trikuspid dan bikuspid di antara atrium dengan ventricle menghasilkan bunyi loop. Okey. Injap sabit terbuka. Masa sistolik tu, okey, injap sabit terbuka dan keadaan ini dikenali sebagai sistol ataupun juga disebut sebagai sistolik. Okey, bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung dipanggil bacaan sistolik. Okey. Bacaan tekanan darah mengalir keluar dari jantung dipanggil sistolik, mengalir keluar ya. Okey, kalau awak tengok di sini sistolik ya. Darah keluar daripada jantung. Okey, kita tengok pula di sini. Pengecutan, bila jantung mengecut, dia mengepam darah keluar. Okey, masa ni berlaku sistolik. Okey, so awak tengok di sini pengenduran ventricle berlaku. Pengenduran. Tadi pengecutan. Ini pengenduran. Okey. So di sini apa yang berlaku ialah penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari menghasilkan bunyi dup. Maksud sistolik tu bunyi loop. Okey, darah keluar dan semasa pengenduran ventricle, okey, penutupan injap sabit pada aorta dan arteri dan menghasilkan bunyi dup. Okey, kat sini awak boleh lihat injap bikuspid terbuka. Di sini injap bikuspid tertutup. Injap sabit terbuka. Ni tutup, ni terbuka. Sebab apa? Dia nak suruh darah ni melalui ya, dengan lancar lah. Ini tutup, darah dah masuk, tutup dan di sini dia buka supaya darah keluar daripada sini lah. Okey, so di sini awak boleh lihat pengenduran ya. Pengenduran, tadi sistolik yang dia tertutup, injap bikuspid, tapi dalam diastolik, injap bikuspid terbuka. Okey, masuk, yang ini tertutup. Okey, dia perangkap udara, lepas tu keluar. Okey, keluar ya. Okey, penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari menghasilkan bunyi dup. Okey, injap trikuspid dan bikuspid terbuka. Okey, cuba awak tengok. Injap bikuspid. Injap trikuspid. Mana injap trikuspid kat sini ya? Dia terbuka. Dan bikuspid juga terbuka. Okey, keadaan ini dikenali sebagai diastole atau diastole. Okey. Bacaan tekanan darah yang mengalir lalu mengisi jantung dipanggil bacaan diastolik. Okey, darah masuk kita panggil diastolik, darah keluar kita panggil sistolik. Okey. Alright, saya boleh faham Dan bunyi tu, okey, bila darah masuk dia bunyi dup. Bila darah keluar dia bunyi lep. Dia lain bunyi dia tu. Masuk bunyi dup. Okey, darah keluar bunyi loop. Okey. So kena tahu perbezaan apa yang berlaku inilah.
Okey, kita pergi kepada jadual 3.4. Kategori tekanan darah bagi orang dewasa. Tekanan dan kategori tekanan darah optimum ya, terbaik lah. Kurang daripada 120. Paling baik ya, optimal adalah paling baik lah. Okey. Okey, tekanan sistolik kurang daripada 20 dan diastolik kurang daripada 80. Maksudnya atas 120, bawah 180. Kalau boleh kurang daripada itulah. Okey, normal. Normal adalah 120 hingga 129 untuk sistolik bahagian atas. Sistolik bacaan bahagian atas dan tekanan diastolik ialah 80 hingga 84. Berisiko. Okey, berisiko ialah 130 hingga 139. Tekanan diastolik adalah 85 hingga 89. Okey, kalau awak tengok di sini 140 hingga 159 adalah tekanan darah tinggi peringkat 1. Bahagian bawah ialah antara 90 hingga 99. So bacaan sistolik bahagian atas. Diastolik adalah di bahagian bawah. Tekanan darah tinggi peringkat 2 adalah 160 hingga 179. Okey, diastolik pula ialah 100 hingga 109. Okey. Kalau awak tengok tekanan darah tinggi peringkat 3 ni lebih daripada 180. Okey, ini kena berjaga-jagalah. Okey, tekanan darah tinggi tu nampaknya agak kritikal juga, kena berjaga-jagalah kat bahagian ini ya, kalau lebih daripada 180. Okey, dan bahagian bawah pula ialah lebih daripada 110. Okey, mungkin ada soalan tentang ini kan. Okey, kita tengok. Bacaan tekanan darah, tahap kesihatan badan individu dapat dipantau dengan memantau tekanan darahnya. Semakin meningkat umur seseorang, semakin tinggi tekanan darah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3.5. Okey, umur 1 hingga 12 bulan. Normal 90 atas, bawah 60. Ini minimum, ini maksimum. Kita tengok yang normal kan. 1 tahun hingga 5 tahun ialah 95 hingga 65. Okey, normal ya, 131. Saya ni kategori ni. Okey, kalau awak punya kategori 14 hingga 19 tahun, 117 atas sistolik, diastolik ialah 77. Okey, menarik. Okey, awak boleh kenal pastilah bacaan ini ya. Okey, nanti kita tengok. Mungkin ada soalan berkaitan. Okey, namakan parameter kesihatan yang diukur dengan menggunakan sphygmomanografi. Sphygmomanografi. Okey, namakan parameter kesihatan yang diukur menggunakan sphygmomanometer. Okey, cuba kita tengok balik alat yang digunakan untuk bacaan yang ini di sini. Alat mengukur tekanan darah. Okey, soalan dia tadi apa? Soalan dia ialah namakan parameter kesihatan yang diukur dengan menggunakan sphygmomanometer. Okey, di sini. Ini ya. Okey, apa jawapan kamu?
Ini adalah soalan untuk praktis 3.3. Namakan parameter kesihatan yang diukur menggunakan Fick manometer. Nombor 1. Diukur apa sebenarnya? Fick manometer ni dia ukur apa sebenarnya? Dia nak ukur apa? Tekanan darah. Okey, betul. Tekanan darah ya. Bagus. Jawapan kamu adalah betul. Ada orang jawab tak? Tak ada. Tak ada yang type Okey, betul jawapan. Bagus. Okey, untuk mengukur tekanan darah. Okey, kita tengok yang kedua. Berapakah tekanan normal bagi seorang dewasa yang sihat? Berapakah tekanan darah bagi seorang dewasa yang sihat? Okey. 180. Jangan. 180 tinggi dek. Betul ke? Cuba tengok. Cek balik. Kat sini. Yang normal berapa? Ini kat jawapan dia kat sini tau. Yang normal. Awak tengok kat sini normal. Okey, normal dia berapa bacaan atas? Berapa? 120 untuk sistolik. Untuk diastolik ialah berapa? 80. Okey, tengok ada type tak? Tak ada type Okey, so jawapan di sini jawapan dia untuk orang dewasa yang normal. Sebab ni kategori tekanan darah bagi orang dewasa. Normal adalah 120 atas dan 80 bawah. Itu jawapan dia 120 bahagian atas, lepas tu ada pembahagi tu, bawah ialah 80. Okey, itu jawapan dia Okey, good. Alright. Kita pergi pada soalan yang ketiga. Bacaan tekanan darah Jill yang berusia 35 tahun adalah atas 140 dan bawah 100, bawah ialah 85 milimeter Hg Okey, A berapakah tekanan diastolik Jill? Siapa nak jawab? Berapakah tekanan diastolik Jill? Senang je. Berapa? Kalau tak boleh nak guna mic. Okey. Ini Adlina Hamis. Awak jawab soalan berapa ni? Ya, saya rasa awak jawab soalan nombor 2 kan? Okey, 120. Okey, atas 120, bawah 80. Tapi ni awak buat di antara. Tapi jawapan dia ialah atas 120. Okey, bawah pembahagi dan bawah ialah 80. Itu jawapan untuk okey. Adlina Hamis untuk ni Jill kan. Okey, diastolik Jill berapa? Diastolik atas ke bawah? Saya nak tahu. Diastolik tu bacaan dia kat bawah ke kat atas? Teng teng teng. Okey Adrina, saya rasa awak dah bertukar Sebenarnya diastolik adalah bacaan bawah. Okey, diastolik adalah bacaan bawah. So, awak tengok kat sini 140 atas ini adalah sistolik. 85 bahagian bawah ini adalah diastolik. So bila dia tanya berapakah tekanan diastolik Jill, jawapannya ialah 85 mmHg. Okey, 85 mmHg. Okey Okey, tengok pula. Ingat diastolik bacaan bawah. 85 jawapannya Okey, untuk B
Berapakah tekanan sistolik Jill? Berapakah tekanan sistolik Jill? Okey, berapa bacaan atas? Bacaan atas berapa? Bacaan atas tentulah 140. 140. Betul? Betul ke? Kau ada bacaan lain? Memanglah 140 ni bacaan atas, tapi bacaan atas ini adalah untuk sistolik. Okey, jawapan untuk 3B 140 adalah jawapan 3B. Jawapan untuk 3A ialah 85 mmHg. Okey. Boleh ya? Faham ya? Okey, B tu 140 sebab sistolik bacaan atas. Ni bahagian atas ni 140. Okey, kita pergi pula kepada nombor 3C. Berikan komen bagi bacaan tekanan darah Jill. Okey, awak boleh tengok komen berpandukan kepada ini. Okey, Jill umur 35 tahun bukan? Okey, so awak tengok di sini 35 tahun. Okey, Jill bacaan dia ialah 140 bawah 85. Okey, nak tanya Jill sihat ke tak? Jill dia sihat ke tak? Okey, tekanan darah dia tinggi, lebih tinggi daripada kebiasaan ataupun lebih rendah daripada kebiasaan? Okey, siapa nak jawab? Jill ada tekanan darah tinggi tahap 2. Okey, awak tengok mungkin awak tengok tadi ada tahap-tahap tadi kan? Okey, 140 betul. Dia adalah atas 140. Okey, Jill. Tengok tekanan darah Jill ni 140 atas dan 85 bawah. So betul Jill ni dalam kategori tekanan darah tinggi peringkat 1. Okey, tinggi peringkat 1. Betul. Dia mempunyai tekanan darah tinggi, tekanan darahnya lebih tinggi daripada, okey awak jawab ya. Tekanan sistolik Jill atas tu 140 adalah lebih tinggi daripada tekanan sistolik normal. Okey, oleh itu Jill harus diberi rawatan perubatan. Okey, dia tengok pada bahagian atas sistolik. Okey, sistolik dia pergi sebab dia 140 dan bahagian bawahnya ialah berapa Jill? Bawah dia ialah 85. Tapi kalau awak tengok di sini 140 atas, ini dah tinggi ni. 85 masih nampak dia kurang tapi dia punya sistolik tinggi. Okey? Sistolik tinggi. Tapi kalau tengok G dia tak sampai lagi 90. So sistolik dia yang tinggi So walau bagaimanapun sistolik tinggi dan diastoliknya masih lagi dia punya diastolik ni dalam keadaan berisiko. Okey, 140 sistolik dia adalah dalam tekanan darah peringkat 1. Okey, maknanya tinggi sistolik dia. So dia harus diberi rawatan perubatan sebab dengan umur dia lah. Boleh jadi Jill kita dah bincang apa dia yang menyebabkan, apakah perkara yang menyebabkan berlakunya tekanan darah tinggi. Sudah belajar belum? Tengok nota yang lepas. Okey. Apakah yang menyebabkan tekanan darah tinggi? Tak ada. Kita belum tengok lagi apakah yang menyebabkan tekanan darah tinggi Okey, tapi kalau saya boleh bagi tahu awak, salah satu ialah pemakanan, betul? Pemakanan tak boleh makan lebih garam. Okey, garam jangan maksudnya makanan kita tu jangan masin sangatlah. Sebab tu ni pihak perubatan kan dia kata jangan makan selalu french fries, betul tak? Fries kan? Fries tu kan dia ada garam.
Dan mungkin produk-produk makanan yang diproses, mungkin seperti apa, sardin dalam tin, mungkin lebih masin, boleh jadilah, mungkin lebih masin. Dan juga apa tu, sausage dan lain-lain kalau awak rasa dia lebih masin. Kalau awak tengok KFC pun sendiri, ayam dia, ada yang agak masin, dia punya rasa. So kena kurangkan makanan masin. Dan juga gaya hidup yang lebih yang lebih tenang, betul? Kalau stres tak boleh, kan sekarang kan banyak ya, mungkin pelajar juga kena jaga ya, mungkin awak stres belajar, banyak benda yang nak ulang kaji kan, tak cukup masa, so awak stres, so kena jagalah. Ni orang umur Jill ni umur 35 tahun. Okey, 35 tahun ni mungkin dia sedang bekerja. So dia kena jaga gaya hidup yang lebih lebih tenang. Pergi bersenam kan? Alright. Kita pergi nombor 4. Nyatakan 2 kelebihan penggunaan sphygmomanometer digital untuk mengukur tekanan darah. Nyatakan 2 kelebihan penggunaan sphygmomanometer digital untuk mengukur tekanan darah. Okay. Kelebihan digital. Kita pergi balik pada nota kita yang lepas. Ini dia. Kat sini dia ada cerita nombor 3 ni. Dia ada terangkan tentang manual, digital dan juga digital mobile. Okay, untuk mengukur tekanan darah. So di sini, okay, awak boleh lihat pengambilan bacaan tekanan sistolik dan diastolik dengan menggunakan sphygmomanometer manual berdasarkan pendengaran corak bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah. Jadi kalau awak tengok penggunaan digital, okay, kita kalau kat sini dia lebih kepada dia lebih kepada bacaan, dia tengok tekan decline. Okay, ya, kalau awak tengok digital, dia terus keluar number, betul tak? Sorry ya, tadi ada sedikit gangguan. Right, kalau digital, awak boleh lihat, okay, bacaannya awak boleh terus lihat pada paparan skrin ya. Tu kelebihan untuk digital dan dia lebih detail lah, kan maklumat yang diberikan tu lebih detail lah, diastolik berapa, sistolik berapa kan. Okay, so maknanya penggunaan digital lebih bagus lah daripada menggunakan manual. Okay, kemudian kita pergi kepada nombor 5. Okay, faham ya? 2 kelebihan. 2 kelebihan. Apa lagi satu kelebihan dia? Dapat baca dengan lebih detail dan satu lagi ialah apa? Ya, betul Adlina, saya setuju. Jadi Jill ada hypertension, betul. Tekanan darah tinggi. Okey, kepekatan darah boleh jadi faktor tekanan darah tinggi. Boleh, yes. Kepekatan darah ni pun asal daripada pemakanan juga. Mungkin kita ambil lebih minyak, lemak, benda-benda yang berlemak lah. Maknanya benda berlemak tu dia mungkin berkumpul dalam saluran darah. Okay, dalam saluran darah dan bahagian dalam saluran darah akan menjadi lebih kecil. Okay, bahagian dalam saluran darah akan menjadi lebih kecil dan menyusahkan peredaran darah. So bila dia jadi terlalu halus kan, sebab dah banyak sangat lemak kat dalam. So bila dia nak lalu tu, dia tekanan dia sangat tinggi. Boleh jadilah, okay, kepekatan darah dan juga mungkin kepekatan darah ya
dan juga keadaan salur darah yang sempit ya. Alright. Kita tengok pula nombor 5, nyatakan keadaan kesihatan badan seorang dewasa yang berumur 28 tahun yang mempunyai bacaan tekanan darah yang berikut. Keadaan kesihatan, okey, 155 atas bawah 100. Okey, bahagian atas 90, bawah 55. Bahagian atas, ini untuk orang dewasa berumur 28 tahun. Okey, atas 122 sistolik, 122 diastolik. Okey, kita tengok A dululah, banyak sangat cerita kan. Okey, A 155 dan 100. Ini orang umur 28 tahun. Cikgu boleh tolong I tak? Siapa tu? Siapa tu? Okey. Ini umur 28 tahun ya. 28 tahun dalam kategori ini. Normal adalah 28 tahun ya. Sistolik dia 121, diastolik dia 80. So kalau awak tengok A tu, A 155 bawah 100. Apa cerita? 155 bawah 100. Apa cerita dia? Keadaan dia macam mana? Atas 155 sistolik, diastolik dia 100 untuk orang yang berumur 28 tahun. Okay. Alright. Okay, cuba tengok. Okay. Alright. Dia dalam kategori sama ada berisiko. Okay, kita tengok. Okay, tekanan darah tinggi. Okay, 155 ya. Ya, tekanan darah tinggi berisiko ni dalam kategori ni. Yang 155 bawah 90 Betul? Bawah dia 90. 100 sorry. Bawah dia 100. Atas 155, bawah dia 100. Inilah kategori ni lah. Okay. Tekanan darah tinggi peringkat 1. Untuk orang yang berumur 28 tahun. So kena ingat ya. Sekarang ni pemakanan, gaya hidup yang stres mungkin kan boleh menyebabkan berlaku tekanan darah tinggi, tak kira umur dia berapa. So awak kena jaga kan, betul tak? Kena jaga dari awal. Okey, cuba tengok pula seorang yang berumur 28 tahun, sistolik dia 90, diastolik dia 55. 28 tahun, sistolik dia 55. Atas 90, bawah 55. Apa cerita tu? Tekanan darah rendah lah tu. Betul tak? Sorry. Tekanan darah rendah, betul. Betul Adlina. Okay, tekanan darah rendah. Okay, kita tengok pula untuk 5C, 122 atas sistolik dan 79. 122, 79. So, awak rasa? 122, 79. So, keadaannya apa kat sini? Lebih kurang sini kan? So, keadaan dia ialah normal. Betul. C ya, tekanan darah tekanan darah dia adalah dalam peringkat normal. Normal lah Askar. Untuk C ya, untuk C normal. 5C ya. Okay, untuk 5C adalah normal. Okay, sekarang kita tengok pula di sini ya. Indeks jisim badan, body mass. Jangan kita kena tengok kan berat badan kita dengan tinggi kita macam mana. Kadang tengok orang tu rendah, lepas tu gemuk pula. Macam mana tu? Berisi. Gemuk lah, saya sebut gemuk kan. Okay, rendah dan gemuk. Jadi macam mana? Jadi macam mungkin awak tengok cerita apa? Cerita Star Wars lah. Ada tak cerita Star Wars? Rendah dan gemuk.
Saya rasa kot robot tu kan. Okay. Jadi kita punya berat badan mesti stabil mengikut keadaan kita punya ketinggian lah. Kalau tinggi dan kurus pun tak cantik juga. Tinggi dan dia punya itulah. Okey. So kita tengok mengira dan menentukan indeks jisim badan. Indeks jisim badan, body mass, BMI, body mass index, ialah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. BMI merupakan parameter kesihatan badan yang mengukur komposisi badan dan dirumuskan seperti yang berikut. Indeks jisim badan BMI ialah jisim badan dalam kg, kilogram, dibahagi dengan ketinggian kuasa 2 meter kuasa 2. Okey. So kalau awak tengok di sini, BMI Cikgu Tan. Okey, berat badan Cikgu Tan ialah berapa ni? 65 kg. Tinggi Cikgu Tan ialah 1.68 meter square. Okey, kuasa 2. So bagilah guna kalkulator dapat 23.03. So kalau awak tengok di sini, jadual 3.6 menunjukkan carta klasifikasi BMI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadual 3.6 carta klasifikasi BMI. Klasifikasi kurang jisim badan, normal jisim badan unggul, berlebihan jisim badan, maknanya gemuk lah. Ni obese. So kita tengok kalau kurang daripada 18.5, dia sebut di sini sebagai risiko penyakit sederhana. Ini mungkin kurus sangat kot, kan? Betul tak? Kalau kurang daripada 18.5, keadaannya kurus. Maksudnya boleh jadilah ada penyakit tapi tak berapa kritikal. Okey, kita tengok klasifikasi normal, jisim badan unggul, skor BMI-nya ialah antara 18.5 hingga 24.9. Okey, so awak tengok di sini, risiko penyakit adalah rendah sebab dia boleh lihat dia panggil apa ya, dia punya apa dia panggil, dia punya antara dua ni adalah bila dibahagikan tu dalam dalam kategori 18.5 hingga 24.9 ini adalah bagus, terbaik lah, normal, jisim badan unggul. Itu yang kita nak lah. Tetapi kalau klasifikasi dalam kategori berlebihan jisim, maksudnya gemuk sikit lah. Gemuk sikit ialah antara 25.0 hingga 29.9. Itu risiko penyakit juga sederhana. Maknanya sederhana tu maksudnya tidak dalam kategori yang boleh dikawal lagi lah, sederhana ya. Tak gemuk sangat. Okey, so dalam klasifikasi obes, skor badan adalah 30 ke atas. Lebih daripada 30, so risiko penyakit tinggi. Betul ke? Kalau gemuk sangat? Mungkinlah kot, kan? Kalau terlalu gemuk, mungkin bahaya penyakit jantung, betul? Dan mungkin penyakit lain lah. Seperti mungkin kencing manis, kan? Dia ada 3 serangkai. Jantung, darah tinggi, kencing manis. 3 serangkai. Okey, so kita pergi kepada, saya harap awak faham ini. Nanti mungkin ada soalan berkaitan dengan ini kan. So bila dibahagikan jisim badan dengan ketinggian, bacaan dia mesti dalam ruang ini. Kalau nak normal, jadikan bacaan awak 18.5 hingga 24.9. Kalau lebih 30 maknanya gemuk sangat, terlebih gemuk. Okey, data perubatan menunjukkan bahawa semakin tinggi skor BMI melebihi normal, semakin tinggi risiko seseorang untuk mendapat penyakit.
okey, lebih tinggi untuk mendapat penyakit. Terutama penyakit tekanan darah tinggi dan diabetes, kencing manis, serangan jantung, stroke, komplikasi sendi dan tulang seperti yang ditunjukkan dalam rajah 13.12 awak panggil macam tu ya, 13.12 ataupun 13.12. Okey, ini yang kalau awak tengok komplikasi sendi dan tulang, bayangkan kalau badan seseorang tu dia terlalu berat dia akan menekan tulang. Betul? Okey, dia menekan tulang tulang tu mungkin jadi apa, mungkin bengkok sikit lah kan, secara perlahan lah, dia bukan terus jadi bengkok sebab tekanan badan berat tekanan berat badan. Okey, kat sini awak boleh lihat kurang berat badan apabila kurang daripada 18.5. Dia kata kat sini normal 18.5 di sini. Berlebihan jisim badan ni macam gemuk sikit lah. Okey. Kalau boroi kat mana? Dalam kategori mana? Boroi. 30 ni lebih pada 30 ke antara 25 hingga 29? Awak rasa? Bergantung. Bergantung lah. Kalau dia nampak gemuk dia tak ketara, mungkin dalam kategori ni. Tapi kalau nampak gemuk sangat, kan, betul tak? Okey, dia dalam kategori 30 hingga 3, ni mana? Lebih daripada 30. Okey. Alright, peningkatan indeks jisim badan BMI yang meningkatkan risiko diabetes mellitus. So, maknanya kita kena jaga berat badan kita lah sebab berat badan tu memberi satu sign atau petanda bahawa kesihatan kita tu mungkin ada masalah. Okey, tengok pada berat badan. Tapi ada juga orang yang kurus contoh macam apa tadi yang kalori bukan kalori, apa tu, apa dia dipanggil kadang-kadang orang kurus pun tulang tak boleh tampung berat badan. Okey, ratio badan yang stabil bagus. Okey, kurang jisim badan meningkatkan risiko seorang mendapat masalah kesihatan seperti penyakit jantung, penurunan daya tahan melawan penyakit, keletihan, anemia dan juga kemurungan. Sebab apa dia murung Sebab apa murung? Sebab dia tak boleh bergerak mungkin, kan? Dia tak macam dia tengok orang lain semua boleh bergerak dengan baik, boleh pergi main bola, main netball, contoh boleh melompat dan sebagainya. Mungkin dia ada masalah. Betul tak? Ini anemia ni apa awak rasa? Anemia. Kekurangan darah. Betul tak? Kekurangan darah kalau tak silap darah merah, anemia kekurangan darah merah. Sentiasa letih sebab berat badan tadilah. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Saya harap awak faham ini ya. Saya rasa nota ni ada 2 minggu lepas saya masukkan dalam grup Ada yang tak dapat nota? Ada yang tak dapat nota? Saya dah bagi 2 minggu lepas. Kalau tak dapat saya akan masukkan balik untuk minggu ini ya. Lepas ni lah. Alright. Okay, kita pergi pada muka surat seterusnya. Nombor 5. Kesan buruk peningkatan indeks jisim badan ataupun BMI yang melebihi normal adalah seperti berikut. Okay, meningkat risiko diabetes mellitus, kencing manis. B, meningkat aras kolesterol. Okey, yang saya nak sebut tadi kolesterol. Kadang kolesterol ni orang kurus pun dapat kolesterol, betul tak? Okey, meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan juga tekanan darah tinggi. Okey, kolesterol ni saya tak silap dia ada kaitan dengan lemak Lemak yang kita makan tu mungkin tidak dapat dihadamkan dengan betul, so dia masuk dalam salur darah dan berkumpul dalam salur darah. So saya rasa mungkin kalau boleh bagus kalau kita boleh jumpa satu macam contohlah buah-buahan ataupun sayur-sayuran di mana kita perlu makan lebih untuk mencairkan untuk mencairkan balik lemak-lemak yang terkumpul tu kan.
Tapi saya dapat tahu ya, limau nipis, lime, dia panggil lime juice kan. Itu bagus lah untuk ini dia panggil untuk menghilangkan apa kita panggil bakteria kan. Kan kita belajar dulu bakteria, virus dan sebagainya kan. Kalau kita makan kita ambil apa tu limau nipis kan, dia boleh mengurangkan ya bakteria tu. Bagus kan, dia boleh mengubat penyakit kita lah. Okey, dia panggil antioksidan, dia panggil antioksidan. Okey, lagi ya, C5C meningkatkan risiko mendapat penyakit jantung, osteoarthritis, arthritis tu bengkak sendi ya, kanser, okey, sel badannya yang dah jadi sesuatu yang lain daripada yang normal, tidak normal. Okay, penyakit hati, yang ni lah, saya rasa tak silap penyakit hati ni hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B tu kan. Okay, batu karang, hempedu, stroke, dan juga komplikasi sendi dan tulang. Okay, untuk orang yang berat badan tadilah, stroke ni ada kaitan dengan salur darah sempitnya. Okay, menginterpretasi indeks jisim badan. Berdasarkan skor BMI yang diperolehi, seseorang dapat membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil berkenaan jenis diet, senaman serta corak dan gaya hidup yang sewajarnya untuk mencapai ataupun mengekalkan skor BMI yang normal supaya keadaan sihat. So apa yang kita kena jaga? Individu dengan BMI di bawah normal. Okey, amalkan diet yang seimbang berpandukan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Okey, maknanya amalkan, rasanya ada dah nota yang lepas kan. Lebihkan buah-buahan, lebihkan sayur-sayuran, protein kan, karbohidrat, masukkan nasi. Okey. Masukkan nota dalam Telegram ke cikgu. Tak, saya masuk dalam WhatsApp. Biasanya saya masuk dalam WhatsApp. Awak jadi ahli dalam WhatsApp ke? Okey, kalau tak saya akan minta Cikgu Azman nanti masukkan dalam Telegram. Okey? Tapi 2 minggu lepas saya masukkan dalam WhatsApp group. Okey? Right, kita pergi pula kepada yang biru ni. Tambahkan kuantiti makanan sihat dan berkhasiat dalam diet harian. Ada setengah orang mungkin dia nak minum jus kan. Saya cadangkan kalau nak minum jus bukan beli yang kat luar tau. Bukan beli dekat supermarket jus tu. Jus yang dijual dalam botol tu itu tinggi kandungan gula. Dan jus tu mungkin jus tu yang original daripada buah ataupun mungkin yang dia dah proses. So sebaik-baiknya mungkin kalau ada blender ke apa kan. Okay, gunalah untuk blend. Mungkin limau ke atau apa-apalah kan air carrot boleh juga kan minum air carrot. Okay, dan sebagainya lah. Kalau buat sendiri saya rasa lebih pure, pure maksudnya lebih asli. Okay. Alright, so kita tengok pada yang kuning, bahagian kuning ini. Makan pada waktu yang tetap setiap hari. Awak makan berapa kali nasi satu hari? Berapa kali makan nasi? Makan nasi berapa kali sehari? 10. 2 kali, 3 kali? Saya cerita saya lah. Biasa saya makan waktu siang, tengah hari, malam saya akan makan benda berat juga tapi bukan nasi. Tapi kalau dah lapar, cari juga nasi lah. Tapi seboleh-bolehnya mungkin awak cari benda yang lebih ringan daripada nasi lah. Dan kalau awak nak awak nak makan nasi juga, makan awan. Okay, jangan makan pukul 11.
Ataupun contoh kan, awak tidur pukul 9, awak makan pukul 10, tak boleh. Tapi saya rasa ada kalau tak silap macam, kalau tak silap lah, saya tak tahu, mungkin ada antara awak ni orang Jawa kan. Dia makan petang pukul 6, betul? Betul ke tak? Wah, saya makan 10 kali sehari nasi. Ini berat badan awak ni mesti dah BMI ni dah macam mana ni. Okey, makan pada waktu yang tetap setiap hari. Kalau nasi mungkin 2 kali sehari lah. Okey. Dan mungkin awak makan in between lah, boleh. Saya tak silap boleh makannya. Cuma ada setengah orang dia makan selepas pukul 6, pukul 7 dia tak makan dah. Ada juga sebab mungkin dia nak kawal berat badan. Dan mungkin itu pun betul lah. Ada orang buat dia panggil intermittent fasting. Puasa tau, dia puasa malam. Pukul 6, pukul 7 tu dia dah tak makan dah. So sampai pagi besok. Dia dah dah berpuasa dia panggil puasa. Separuh hari dia makan, separuh hari lagi dia tak makan. Cuma dia lebih berdisiplin lah. Dia ada cutting hour dia lah yang dia stop makan. Besok katalah dia puasa tu 12 jam katalah ya. So maknanya pukul 6 dia stop, sekali lagi dia makan seterusnya lepas 12 jam tu. Okay. Jadi dia catat lah time dia tu. Okey, ambil snack dengan nutrien tinggi untuk menambah kalori. Kalau macam cikgu biasanya cikgu makan biskut, makan apa? Kacang. Saya suka makan kacang ya. Kacang juga bagus sebenarnya, diet yang bagus sebenarnya kacang kan. Okey, kurangkan individu dengan BMI melebihi normal. Tadi bawah normal. Ini macam dikurus sikit lah. Dikurus ni. Okey, yang ini melebihi normal. Ini yang gemuk sikit ni. Apa kita patut buat? Amalkan diet seimbang berpandukan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Sama juga yang tadi. Kurangkan kuantiti pengambilan makanan daripada biasa. Janganlah badan awak dah nampak macam dah arah gemuk kan. Ataupun dah obese tu dia dah kritikal lah. Okay, kalau katalah badan tu nampak ke arah gemuk, awak makan banyak, betul tak? Macam Zakwan tadi dia makan 10 kali sehari. Itu dia kebarangkalian dia nak jadi lebih gemuk, boleh tinggi lah. Okay, kurangkan makanan yang tinggi kandungan lemak dan gula. Gula sebenarnya dia adalah karbo, betul tak? Karbo dan gula sebenarnya tidak bagus untuk badan. Ada setengah orang dia sebut gula adalah racun. Ada doktor Dr. Norman Nawawi saya tak silap nama dia. Pakar dia buat kajian tentang gula. Okay, kesan gula terhadap badan. Gula kalau awak ambil banyak dia boleh jadi kencing manis for sure, kencing manis. Dan daripada kencing manis tu akan pergi kepada organ-organ lain. Sakit lemah jantung dan juga stroke dan sebagainya. Memang dia asal daripada gula sebab gula dia akan merosakkan organ-organ lain. Okay, kena ada lemak jugalah, lemak jangan makan. Contohlah awak beli sate kan kadang ada lemak dia letak kan, sengaja memang dia letak lemak tu. So elakkanlah. Okey, ubah cara pemakanan seperti mengubah cara penyediaan makanan. So kena berhati-hati apabila makan. Okey, sekarang kita nak pergi pada praktis 3.4. Nyatakan formula BMI. Siapa tahu? Okey. Boleh guna mic ataupun guna you punya ni type. Apa itu? Cikgu, gula itu sedap. Ya memang yang sedap tu ialah racun. Yang pahit itu adalah ubat. Betul. Betul Zakwan, pandai awak. Cikgu, gula itu sedap. Memang betul. Awak tengok semua produk-produk di luar sana semua manis. Yang dia kata jus apa, jus apple jus ke apa tu semua manis. Sebab apa? Dia ada sebab lah dia buat manis dia boleh tahan lama sikit. Okay, satu. Yang kedua, dia akan membuat consumer ni maksudnya pengguna jadi ketagih untuk beli. Sebab manis manis ni benda yang ketagih.
Ya, you kena berhati-hati. Okay, nyatakan formula BMI. Siapa nak jawab? Tak ada orang jawab. Okay. Formula BMI. Apa dia formula BMI? Tengok balik. Siapa nak jawab? Formula BMI. Tak ada orang nak jawab. Okay, saya pergi pada ni lah. Okay, di sini formula dia. Jisim badan bahagi dengan ketinggian darah, kuasa 2. Ketinggian kuasa 2. Berat badan dalam kg bahagi dengan ketinggian kuasa 2. Itu adalah formula untuk BMI. Okey, soalan yang kedua. Yusman mempunyai jisim badan 70 kg. 70 kg dan ketinggiannya ialah 175 cm. Hitungkan BMI Yusman. Okey, awak kena tengok ya. Ketinggian dia dalam milimeter. Dalam untuk formula tu, ketinggian dia adalah mana ni? Meter. Meter square. So 168 bagi dengan berapa meter? cm. Berapa cm satu meter? Berapa? So awak bagikan 70 kg bagi dengan berapa? 1.75 kuasa 2. Okay, faham 70 kg bahagi dengan 1.75 kuasa 2. Faham Mana tadi? Ada orang tulis tak? Okay, dapat berapa? Awak dapat 22.9. Betul. Okay, 22 dia awak round up kan? Awak round upkan dia, bundarkan dia 22.86. So awak bundarkan jadi 22.9. Okay, kita pergi kepada nombor 3. Betul jawapan yang diperolehi oleh Adlina dan juga Zakwan. Okey, nombor 3. Peningkatan indeks jisim badan BMI yang melebihi julat normal lazimnya meningkatkan risiko 2 jenis penyakit. Nyatakan 2 jenis penyakit tersebut. Banyak sebenarnya penyakit tu, tapi dia nak 2 je. Apa dia 2 jenis penyakit? Anemia. Okey, anemia lagi. Yang arthritis tu kan? Betul tak? Ada sebut tadi kan? Okay, arthritis lagi. Masalah tulang lagi. Masalah tulang. Okay, saya bawa awak pada ni dia. Kesan buruk melebihi normal. Apa tu? Satu, penyakit jantung. Osteoarthritis, kanser, penyakit hati, batu karang, stroke, komplikasi sendi dan juga tulang. Okey, betul jawapan awak tadi sakit jantung Okey, kalau sempat kita jawab ini Right. Okey, seterusnya nombor 4. Berikan 3 contoh tindakan yang perlu diambil oleh seseorang jika indeks jisim badan dirinya melebihi julat normal. Berikan 3 contoh tindakan yang perlu diambil oleh seseorang jika indeks jisim badan dirinya melebihi julat normal. So kat sinilah jawapan dia kan, melebihi ni. Yang kat situ. Ni kategori kalau dia melebihi normal. Ini yang dia perlu buat. 3 contoh tindakan. So ambillah salah satu. Amalkan diet seimbang berpandukan piramid makanan. Kurangkan kuantiti pengambilan makanan pada biasa. Kurangkan makanan yang tinggi kandungan lemak dan gula. Ubah cara pemakanan seperti mengubah cara penyediaan makanan. Dan satu lagi mungkin dia tak sebut kan? Exercise. Betul tak? Kan orang obese pun kena exercise. Betul? Lari guna treadmill ke ataupun keliling taman pun boleh juga. Okay, kena exercise lah.
Betul ke? Awak setuju tak dengan saya kalau kita exercise boleh kurangkan berat badan? Betul Adlina, diabetes dan komplikasi sendi. Alright, Zuhaifah setuju. Okey, sekarang kita membuat latihan untuk menjawab soalan untuk kertas 1. Kita akan buat praktis fokus SPM 3 kertas 1. Ini semua soalan ini adalah untuk bab 3. Setiap soalan diikuti oleh 4 pilihan A, B, C, D. Bagi setiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Okey, berapakah suhu badan yang normal? Berapakah suhu badan yang normal? Okey, berapa suhu badan normal? Sila jawab. C, cikgu. Ya, betul. Okey, Adlina ada jawab 37. Muhammad Zakwan C. Betul. Bagus. C ya. Okey, nombor 2. Antara bahagian badan berikut yang manakah mempunyai suhu badan yang paling rendah? Di permukaan kulit, di dalam mulut, di dalam telinga, di celah ketiak. Di dalam mulut. Paling rendah. Awak rasa? Okey, cuba bayangkan ya. Kalau kita ambil suhu kan, kita ambil bahagian mana? Biasa doktor ambil. Ni kalau yang ini tengok ya. Doktor selalu letak apa? Jangka suhu kan? Jangka suhu dalam mulut, betul tak? Untuk ukur suhu kan? Dia letak kat mulut, ada letak kat telinga. Saya rasa baby letak kat ketiak. Orang dia tak, saya rasa orang dewasa tak letak kat ketiak kot. Okey, so kat sini dia tanya mempunyai suhu badan yang paling rendah. Maknanya tak sesuai untuk ambil suhu kat situ. Sebab dia rendah. Ya, betul. Betul jawapannya. Permukaan kulit. Very good. Okey. Betul. Okey. Di permukaan kulit A jawapan dia. Paling rendah. So kita tak ambil suhu kat situ. Kita tak letak jangka suhu tu atas kulit kita, tak letak ya. Okey. Alright, so kita pergi pada nombor 3. Ramli sedang mengalami demam tinggi. Antara suhu berikut yang manakah adalah suhu badan Ramli? Dia kata tinggi Yang mana satu yang dikatakan? 42. Oh okey, 42 memang tinggi lah. Betul? Betul. Jawapannya ialah D. Okey, sebenarnya suhu normal ialah 37, betul? Tadi kan awak jawab 37 kan? So maknanya tinggi pada 37, lebih daripada 37 tu maknanya tinggi lah. Tapi yang ini just slightly je, tinggi sikit je daripada 37, maknanya tak ada panas sangat. Tapi yang ni adalah demam yang tinggi. Okay, kita tengok soalan dia, mengalami demam tinggi. So 42 jawapan dia. D ya. Alright, so kita pergi pada rajah 1, nombor 4 Rajah 1 menunjukkan satu tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi suhu badan. Apa dia buat ni? Mandi. Mandi dekat balapan. Mandi dekat. Berlari. Ya, betul. Dia berlari. Lepas tu mungkin lepas dia habis berlari tu terus dia siram badan dia dengan air. Adakah itu bagus sebenarnya? Terkejut. Tak bagus. Ya, terkejut kulit dia kan. Terkejut kulit setengah panas dia siram. Okay, kalau saya tak silap, kalau awak tengah berpeluh and then you basuh muka, kemungkinan besar awak boleh dapat panau dekat muka. Awak tahu tak? Tahu dapat panau bila awak tengah berpeluh, awak basuh muka. Awak dapat panau. Okay. So saya tak tahu orang ni macam mana Dia tengah panas, lepas tu dia simbah. Tapi boleh jadi sebab dia nak turunkan suhu badan dia Okay. Apakah tujuan tindakan ini dilakukan? Menurunkan suhu badan. Okey, menurunkan suhu badan, meningkatkan suhu, menjadikan suhu badan sama. Okey, betul. Menurunkan suhu badan. B jawapan untuk nombor 4. Okey, kita tengok jawapan untuk nombor 5. Antara yang berikut, yang manakah menghasilkan bunyi loop sewaktu jantung berdegup? Loop tu sistolik ke diastolik?
Systolic. Loop. Dia loop dulu baru duk kan? Betul tak? Loop dulu baru duk. Loop Ya. systolic. Systolic apa yang berlaku? Udara darah keluar ke darah masuk? Systolic. Darah keluar. Betul, darah keluar. Okey, so kita tengok soalan dia ya. Antara yang berikut, yang manakah menghasilkan bunyi lep sewaktu jantung berdegup? Penutupan injak tricuspid dan trikuspid dan injak bicuspid. B. Pembukaan injak tricuspid dan injak bicuspid. Penutupan injak sabit. Pembukaan injak sabit. So, jawapan dia nombor 5. Loop. Penutupan. Jawapan? Penutupan. Betul. Jawapan untuk nombor 5, penutupan injap tricuspid dan juga penutupan injap bicuspid. Okey. Kita nak tengok balik tak? Mana dah? Kat sini. Yang loop ni. Apa tu? Yang loop tu adalah systolic. Systolic adalah injap bicuspid tertutup. Tricuspid. Ni bicuspid kat sini. Tricuspid kat sini. So dia guna laluan yang ini. Dalam. Dia keluar kat sini ya. Dalam. Okay, so tertutup. Jawapan dia ya. Sorry ya, saya scroll. Di sini nombor 5. Antara yang berikut yang manakah menghasilkan bunyi loop sewaktu jantung berdegup? Jawapannya A, penutupan injap. Okey. Nombor 6. Antara faktor berikut yang manakah mempengaruhi kadar denyutan nadi? Berat badan, ketinggian badan, indeks jisim badan ataupun jantina. Jantina. Awak kata jantina. Okey. Ya, boleh jadi. Yes. Ada jawapan lain selain daripada jantina? Adelina pun jawab jantina. Okey. So, jawapan untuk 6 adalah D, jantina. Betul. Betul ya? Okey. Nombor 7, antara individu berikut yang manakah mempunyai kadar denyutan nadi yang paling tinggi? A, bayi, B, remaja, C, dewasa, D, orang tua. Remaja. Awak kata yang paling tinggi? Nombor 7. Dewasa. Awak rasa orang dewasa Ni orang semua ni kalau dah hala ke dewasa tua dia dah slow down dah. Rasanya dewasa. Dia antara A ataupun B. Mana satu awak rasa nombor 7? A ataupun B? Remaja. Okey. Awak kata remaja. Yang lain kita tengok. Mukris cakap apa? Ini soalan ke berapa Mukris? Nombor berapa? Nombor 7 Nombor 7. Okey. So, jawapan nombor 7 ialah A, bayi. Denyutan nadi paling tinggi adalah A, bayi. Bukan remaja. Tapi remaja paling aktif sebenarnya. Paling aktif adalah remaja. Tapi kat sini untuk denyutan nadi paling tinggi, di sini bayi. Kalau tak silap ada nota yang kita baca sebelum ni dua minggu lepas. Okay. Bayi. Okay, nombor 8. Rajah 2 menunjukkan satu alat pengukur. Yang antara yang berikut, yang manakah diukur oleh pengukur ini? A, kadar denyutan nadi, B, kadar degupan jantung, C, tekanan darah dan D, suhu badan. Nombor 8. Jawapannya Kadar degupan jantung. kadar degupan jantung. Guna alat ni cuba tengok balik yang disebut sebagai fit mamo apa benda tadi, fit mamometer tadi kan. Mana.
Okey, mana dah tadi? Ni. Thermometer manual ni. Guna untuk apa? Untuk denyutan tekanan darah ke denyutan nadi? Pening lah awak ni. Saya duduk alih kat mana ni. Okey, sorry ya. Okey, saya nak cepat. Saya alihkan. Okey, nombor rajah 2. Menunjukkan satu alat pengukur ini. Thermometer lah ni. Guna untuk apa ni? A, B, C ataupun D? Tekanan darah cikgu. Ya. Betul. Bukan degupan jantung ya. Yang tadi first tadi awak jawab. Kadar degupan jantung tu, dia kalau tak silap you guna that stethoscope. Kadar degupan jantung kan dia dengar kan. Dia dengar. Kadar denyutan nadi. Okey, boleh guna stetoskop tapi untuk alat ini kan dia ada macam satu strap, betul tak? Plastik yang dia wrap awak punya lengan, betul tak? Dan jadikan ketat, lepas tu yang ini dia akan tekan, masukkan udara, lepas tu dia lepas perlahan-lahan. Itu adalah untuk tekanan darah. Okey? Ni ya, thermometer ni adalah untuk tekanan darah. Itu nombor 8C jawapan dia. Okey, kita pergi pada nombor 9. Berapakah tekanan diastolik yang normal? 80. Awak kata 80. Okey, tekanan diastolik yang normal, betul. Ingat diastolik kat bawah bacaan bawah. Okey, kalau sistolik? 120. Pandai. Okey, very good. Maknanya tekanan diastolik yang normal, bacaan bawah ialah 80, nombor 9 jawapannya A. Okey. Nombor 10. Okey, ada orang baca tak? Okey, selamat malam. Okey. Alright, kita pergi pada nombor 10. Antara bacaan tekanan darah berikut, yang manakah berisiko mendapat tekanan darah tinggi? 118/76 mmHg. Okey, awak kata tekanan darah tinggi ya. Tapi dia kadang-kadang dia tengok juga dia punya umur dia kan. Betul tak? Okey. 120/86. Saya pun tak ingat dah. Okey. Kita tengok, okey, dia kata berisiko mendapat tekanan darah tinggi. So, untuk ini, tadi awak jawab apa? A, B, C ataupun D? Awak jawab A? Okey, nombor 10 jawapannya. Awak tengok balik nota tadi ya. Nombor 10 jawapannya ialah C. 138 atas, sistolik, bawah 87. Okey. Saya scroll balik Boleh saya scroll balik? Tengok. Okey. Kejap. Sistolik, diastolik tadi. Yang ini. Kita pun tak ingat dah dia punya nombor kan. Okey. Tapi ya, untuk mengukur ni kadang kita kena tengok dia punya umur juga. Tapi mungkin ni secara am lah. Okay, so jawapan untuk nombor 10, jawapannya ialah C. 138 atas, bawah 87. Itu adalah risiko mendapat tekanan darah tinggi. Jawapan untuk nombor 10 ialah C. Cek balik Kena cek balik dia punya jadual tu. Antara pernyataan yang berikut yang manakah benar tentang hubung kait antara umur seseorang dengan tekanan darahnya? A. Semakin meningkat umur, semakin rendah tekanan darahnya. B. Semakin meningkat umur seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. C. Semakin meningkat umur seseorang, tekanan darahnya mula meningkat dan kemudian menurun. Semakin meningkat umur seseorang, tekanan darahnya mula menurun dan kemudiannya meningkat. So jawapan untuk nombor 11. Siapa nak cuba nombor 11? Nombor 11. Adam kata B.
Okey. Ya, boleh jadi. Nombor 11 boleh jadi. Ada jawapan lain tak? Awak tengoklah. Mungkin awak boleh tengok mak dengan ayah kamu, betul tak? Nenek ataupun datuk. Macam mana? Tekanan darah tinggi, makin tinggi ke makin rendah? Hmm. Ya, betul. Nombor 11 adalah B. Semakin meningkat umur seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. Okey, so kita pergi pada nombor 12. Siti mempunyai skor BMI yang bernilai 32. Antara yang berikut, yang manakah merupakan klasifikasi berat badan Siti? Lebih daripada 30. Dia bernilai 32. So, Siti dalam keadaan macam mana? Kurang berat badan normal, berlebihan berat badan ataupun obes. So, jawapannya bagus. Bagus. Obes, bagus. Betul jawapan tu. Alright. Okay, kita ada lebih kurang 15 minit. Okay, kita cuba untuk jawab kertas 2 soalan struktur. Jawab semua soalan. Okey, satu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan kadar denyutan nadi. Jadual 1 menunjukkan keputusan. Kedudukan titik nadi. Dia ambil kedudukan titik nadi. Buku lali 160. Ini diambil dalam bilangan denyutan nadi dalam tempoh masa 2 minit. Diambil di buku lali tu 160. Di leher 164, pelipis 162, pergelangan tangan 160 dan kadar denyutan nadi pula iaitu bilangan denyutan per minit. Okey. So dia dapat situ 80 untuk buku lali, leher dapat 82, pelipis tahu kat mana? Seminggu lepas kita dah belajar kan pelipis. Dia dekat tepi mata. Okay, bahagian tepi mata ya. Okay, tepi mata tapi sebelah luar. Okay, so pelipis 81. Pergelangan tangan ialah 80. Okay, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Apakah hipotesis dia? Andaian dia apa? Hipotesis? Awak dah pernah buat belum di sekolah? Untuk jawab untuk soalan ini pernah tak? Pernah jumpa tak? Pernah terjumpa soalan macam ni? Nombor 11. Mana tadi nombor 11? Okay, kita tengok nombor 11. Ada soalan tadi dia tanya, kenapa 11 tadi bukan C? Semakin meningkat umur seseorang, tekanan darahnya mula meningkat dan kemudian tidak. Semakin tua, tekanan darah makin tinggi. Dan dia kadang ada keadaan di mana tekanan darah shoot. Sebab tu ada ramai yang kalau awak tengok kena stroke, lebih meningkat umur, tekanan darah semakin tinggi. Dia bukan menurun, dia bukan naik dan menurun, tidak. Okay, dia B semakin tinggi tekanan darahnya. So sebab tu kita kena kawal lah, kena kawal secara, ada setengah orang, gini orang yang lebih dewasa, semakin berumur, semakin tua umur, okay, dia ambil ubat. Dia ambil ubat dia ambil ubat tekanan darah tinggi. Kena ambil ubat darah tinggi tau. Ramai okey. Tapi kalau boleh kontrol pemakanan, okey. Tak payah ambil ubat. Tapi ramai yang ambil ubat Ada setengah kata kalau dah ambil ubat dah tak boleh tinggal. Tapi kalau orang dewasa tersebut yang telah berumur tu, kalau dia boleh kontrol pemakanan dia, saya rasa tak ada masalah, tak perlu ambil ubat. Okay.
Memang betul B jawapan dia ya. Okey, so yang ini nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini, saya bagi jawapan. Untuk 1A jawapannya ialah kadar denyutan nadi manusia ditentukan dengan cara mengesan denyutan nadi di titik nadi pada bahagian badan seperti di belakang buku lali, leher, pelipis ataupun pergelangan tangan. Hipotesis tu maksudnya andaian. Andaian maksudnya, okey, awak boleh katakan denyutan nadi, bacaan denyutan nadi boleh diambil di beberapa bahagian badan seperti buku lali, leher, pelipis, pergelangan tangan. Itu hipotesis dia. Boleh faham ya? Oh, nak catat tak? Nak catat? Patutlah, saya tertukar tekanan darah dengan nadi. Oh, okey. Tekanan darah. Okey. Alright. Nah, untuk nombor 1A ni, kertas 2. Okey. Jawapan ini adalah, hipotesis dia ialah bacaan, denyutan nadi boleh diambil di beberapa bahagian badan. Ataupun ni full jawapan dia. Kadar denyutan nadi manusia ditentukan dengan cara mengesan denyutan nadi di titik nadi pada bahagian badan seperti awak sebutlah buku lali, leher, pelipis dan pergelangan tangan. Itu adalah hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, untuk B, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Itu 1, pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa dia pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan? Dimanipulasikan. Apa dia? Nombor 1, B1. Yang boleh dimanipulasikan. Tak pernah buat Awak tak pernah buat eksperimen ini dekat sekolah. Yang boleh dimanipulasi ialah apa tu? Ya, betul. Yang boleh dimanipulasikan ialah titik bacaan nadi. Kedudukan titik nadi ya. Kedudukan titik nadi maksudnya awak boleh ambil dekat pelipis, awak boleh ambil dekat pergelangan tangan. Itu adalah yang boleh pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu jawapannya kedudukan titik nadi. Alright, betul ya. Siapa ni? Adlina ya. Dimanipulasi ialah titik bacaan nadi dan pemboleh ubah bergerak balas adalah apa? Okey, jawapan jawapan kedudukan denyutan nadi. Macam Adam Mukris dia kata kedudukan titik nadi, bukan. Bukan kedudukan titik nadi tapi kedudukan sorry. Bukan kedudukan titik nadi tapi kadar denyutan nadi. Okey. Itu ya. Yang bergerak balas tadi, pemboleh ubah bergerak balas adalah kadar denyutan nadi. Itu untuk B2. Pemboleh ubah bergerak balas adalah kadar denyutan nadi. Okey Pemboleh ubah dimanipulasi ialah kedudukan titik nadi. Okey, boleh Alright, bagus. Okey, C. Tandakan pada petak yang disediakan yang menunjukkan 2 titik nadi pada bahagian badan yang paling lazim dikesan sewaktu menentukan kadar denyutan nadi. Mana satu? Leher dan pergelangan tangan. Ya, saya pun rasa leher dan pergelangan tangan. Kan? Saya tak tengok lagi jawapan dia. Okey. Right, saya rasa positif leher dan pergelangan tangan. Okey, betul jawapan awak. Very good, betul ya. Leher dan pergelangan tangan. Awak right dah kat situ saya tak guna pen yang boleh digunakan di sini. Okey, kita tengok pula untuk Rajah 1 menunjukkan 2 jenis
sphygmomanometer. Kenapa payah sangat nak sebut Okey, ini adalah dua jenis A dan B. Okey, soalannya. Namakan jenis sphygmomanometer yang ditunjukkan dalam rajah yang berikut. Rajah 1A. Disuruh namakan. Rajah 1A tu apa? Sphygmomanometer manual. Betul. Sphygmomanometer manual. Betul. Dan B? B ialah? Sphygmomanometer digital. Betul. Okey, bagus. Jawapan tu sangat-sangat bagus. Okey, Adlina. B digital, A manual. Tapi kena sebutlah sphygmomanometer tu kan. Kena sebut. Okey. B pula. Bagaimanakah bacaan sistolik dan diastolik diambil dengan menggunakan sphygmomanometer seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1A. Bagaimana cara tekanan darah, sistolik dan diastolik diambil? Menggunakan sphygmomanometer 1A tu manual. Cuba cerita bagaimana dia diambil. Ini nombor 2A. Dengan cara, B sekarang dah B. Okey, nombor 2B. Siapa boleh jawab? Bagaimanakah bacaan tekanan sistolik dan diastolik diambil dengan menggunakan sphygmomanometer seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1A itu adalah sphygmomanometer secara manual. Okey, jawapannya mungkin awak semua senyap kan? Okey, saya bagi jawapan dia. Berdasarkan pendengaran corak bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah sewaktu sistolik dan diastolik. Okey, jawapan untuk nombor 2B. Berdasarkan pendengaran corak bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah sewaktu sistolik dan diastolik. Maksudnya melalui pendengaran corak bunyi juga. Ada situ Dia ambil pendengaran corak bunyi daripada sistolik dan diastolik. Lep dep yang tadi kan. Okey, bunyi dia sedap pula lep dep. Okey, C pula. Nombor 2C. Mengapakah bacaan tekanan sistolik dan diastolik direkodkan bersama dengan waktu semasa bacaan tekanan diambil? Mengapakah bacaan tekanan sistolik dan distolik direkodkan bersama dengan waktu semasa bacaan tekanan diambil? Jawapan? Lagi sekali cikgu tak sempat nak salin yang B. B Okey, saya bacakan sekali lagi nombor 2B. Berdasarkan pendengaran corak bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah sewaktu sistolik dan diastolik. Berdasarkan pendengaran corak bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah sewaktu sistolik dan diastolik. Okey, boleh Okey, nombor 2C. Okey, jawapan untuk 2C ambil dapatkan jawapan, tulis. Kerana bacaan tekanan darah
Kerana bacaan tekanan darah lazimnya berubah mengikut waktu. Kerana, kan dia tanya mengapakah kan? Mengapakah bacaan sistolik dan diastolik direkodkan bersama dengan waktu? Okey, kerana bacaan tekanan darah lazimnya berubah mengikut waktu. Okey, saya rasa ini soalan yang terakhir ya. Okey, awak jawab sendirilah soal esei ni boleh? Jawab dulu, jawab sendiri soalan esei. InsyaAllah saya akan postkan soalan esei ni dalam WhatsApp group ataupun mungkin awak nak tengok dalam Telegram. Saya cubalah, saya kontak Encik Azman ya. Okey, seorang murid akan menyertai satu corak mendaki gunung. Apakah jenis sfigmomanometer yang paling sesuai digunakan oleh murid ini semasa mendaki gunung? Berikan sebabnya. Alat sfigmomanometer yang mana yang lebih sesuai? Manual ataupun digital? Manual ataupun digital? Oh sure lah digital kan, betul tak? Betul? Ya betul lah Adelina, digital. Kerana apa? Sebab apa? Sebab ataupun kerana sfigmomanometer digital mobile. Dia guna sfigmomanometer digital mobile. Okay, sebab dia mungkin dalam bentuk jam mungkin kan, betul tak? So dia pakailah jam tu. So dia boleh tengok lah dia punya degupan jantung. Okay. Dia kata kerana sfigmomanometer digital mobile mudah dibawa dan digunakan untuk mengukur tekanan darah. Mudah dibawa dan digital mobile, sfigmomanometer digital mobile mudah dibawa dan digunakan untuk mengukur tekanan darah dengan menekan satu butang sahaja. Tekan je butang tu. Dengan menekan satu butang sahaja. Iaitu memerlukan pendengaran corak bunyi seperti dalam sfigmometer manual. Tekan ada dia punya tempat awak kena tekan tu. So awak dapat bacaan tu. Bacaan sistolik dan diastolik. Okey boleh? Boleh faham semua? Okey, kita dah terlebih masa, tak apa. Okey, so saya harap pelajar-pelajar semua boleh menjawab soalan esei dengan sendirinya. Awak perlu tak? Awak nak tengok tak jawapan dia untuk latihan ini? Nak tengok jawapan? Ke tak payah? Okey. Okey, saya akan masukkan jawapan nanti dalam WhatsApp group Okey? Alright. Okey, terima kasih semua. Sehingga kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Kita akan bincangkan kita akan bincangkan bab 4 2 minggu lagi. Adelina masuklah dalam WhatsApp group. Minta untuk dia masukkan you sebagai ahli group. Okay. Alright, so 2 minggu lagi kita bincang bab yang keempat. So awak boleh buat preparation dulu lah. Baca dulu, buat revision dulu bab 4, senang awak faham. Okay, sehingga jumpa lagi 2 minggu akan datang. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih semua kepada pelajar-pelajar yang menghadiri kelas ini. So awak dapatkan jawapan. Saya akan letak dalam Telegram dan juga WhatsApp group. Okay, selamat malam semua. Assalamualaikum. Bye-bye, selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama.